Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma adfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil Sarjan Ustaz Mira bin Cik Aziz, Penyuluh Kanan Hal Ehwal Islam Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Para, merangkap pengurusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati, yang berbahagia Lieutenant Colonel Muhammad Fazli bin Muhammad Yassin, Pegawai Memerintah Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja. Yang bahagia Puan Nolaili binti Bahari, Pengurusi Bakat Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Para. Seterusnya Yang Berusaha Major Saiful Nana Nazaruddin bin Muhammad Nasir, Penolong Pegawai Memerintah. Yang dihormati Ketua-Ketua Company dan para pegawai. Yang dihormati Sarjan Major Regimen Pegawai Warren 1 Encik Wira bin Abu. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersempena dengan sambutan hari ulang tahun ke-44 Pasukan 18 Regimen Askar Melayu Diraja Para, dapatlah kita bertemu pada kesempatan malam ini. Saya merasa begitu tersanjung dan bertuah dapat bertemu dengan seluruh warga Singa Para. Mudah-mudahan berbahagia sekalian. Hadirin hadirat sekalian, tajuk kita pada malam ini berkenaan keluargaku, syurgaku. Seperti yang Al-Fadil Ustaz Mira sebut di awal tadi, bahawa ya, Nabi SAW dan para sahabat, mereka juga sama seperti tuan-tuan sekalian, ada kesibukan sendiri. Nabi sendiri adalah seorang yang terlibat di dalam hal-hal keselamatan, hal-hal pertahanan, turun berjuang menentang musuh, sama seperti tugasan tuan-tuan. Tetapi salah satu keistimewaan yang ada pada Nabi SAW adalah Nabi ini begitu hebat sekali dalam hal rumah tangganya, sehingga kan orang pun ada mengatakan kehebatan seseorang itu dia mesti ukur di rumah dia. Kalau di rumah dia adalah orang yang cemerlang, maka dalam rumah tangga pun dia adalah orang yang cemerlang. Sebab itu hari ini kita tengok rumah tangga masyarakat sekarang sudah jadi pening. Orang kita sekarang berbeza dengan orang dahulu. Orang dulu nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Tapi orang kita sekarang pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dah pun bercerai. Padahal rasa baru saja pergi kenduri kahwin dia. Masa kahwin dia, Masya Allah, berkompang-kompang. Dengar cerita sekarang dah berlempang-lempang. Apa hal? Dah nak bercerai-berai dah.
Maka tajuk ini kita bincangkan pada malam ini, moga-moga ada manfaatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, patutnya malam ni buat tajuk pengurusan kanak-kanak sebenarnya kita ni, ya. Tak jadi cerita kahwin kita malam ni. Aju dipegang sikit. Bagi putih, bagi putih. Boleh? Mikrofon okey? Dengar? Dengar, okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan di sini saya ingat kata-kata isteri semua seorang. Isteri semua seorang kata-kata yang ada di sini. Tapi siapa sini boleh dabik dada mengatakan rumah saya surga saya? Tak ramai orang. Sebab itu orang sekarang dia tak merasa rumah dia surga. Dia rasa duduk kedai tom yam lebih surga daripada duduk di rumah. Duduk mancing lebih surga daripada duduk di rumah. Bahkan duduk kedai mamak lebih surga daripada duduk di rumah. Itu baru isterinya seorang. Berapakah jumlah isteri para nabi kita? Tuan-tuan, isteri nabi kita dalam hadis Nabi, para kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana lin nabi tis'u niswatin. Nabi kita ada 9 orang isteri yang rasmi. Kata para ulama, Nabi ni ada 2 orang isteri yang meninggal masa Nabi masih hidup, dan ada 9 ini adalah yang masih hidup lepas Nabi wafat. Isteri Nabi yang pertama nama Siti Khadijah. Isteri Nabi yang kedua nama Saudah binti Zam'ah. Isteri Nabi yang ketiga nama Aisyah binti Abu Bakar. Isteri Nabi yang keempat Hafsah binti Umar. Isteri Nabi yang kelima nama Zainab binti Khuzaimah. Dia ni meninggal 3 bulan lepas kahwin dengan Nabi. Isteri Nabi yang keempat Ummu Salamah, janda, umur 65. Isteri Nabi yang ketujuh Zainab binti Jahash. Isteri Nabi ke-8 Juwairiyah binti Al-Haris, pun janda juga. Isteri Nabi ke-9 Safiyah binti Huyai. Dia ni orang Yahudi, Bani Nadir, paling lawa di antara isteri-isteri Nabi. Yang ke-10 Ummu Habibah binti Sufyan, juga janda. Nabi kahwin dengan dia umur Nabi 60. Ummu Habibah masa tu umurnya 35 tahun. Kemudian Nabi kahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, juga seorang janda. Masa Nabi kahwin dengan dia umurnya 36 tahun Maimunah ini. Dan isteri Nabi yang ke-12 Maria Al-Qibtiyah. Walaupun isteri Nabi ramai, Nabi boleh tepuk dada mengatakan baiti jannati, rumah saya surga saya. Padahal isterinya 9 yang ada zaman itu. Bandingkan dengan kita, rumah kita besar bertingkat-tingkat, duit kita tebal berlipat-lipat, kereta kita bersusun berkilat-kilat, isteri kita pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi rumah tangga kita hari-hari kiamat. Apa hal boleh jadi begitu? Sebab itu orang tua-tua berpesan, jadi suami hendaklah adil, kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas, kerana syaitan banyak mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik, supaya perahu tidak terbalik. Jadi suami hendaklah pandai, supaya tidak bercerai-berai. Jadi suami hendaklah senonoh, supaya hidup tidak bergaduh. Jadi suami hendaklah sabar, supaya hidup tidak bertengkar. Isteri pun sama juga. Orang tua-tua pesan, jadi isteri muliakan hati, taat setia kepada suami, tahu membela, pandai memberi, tahu menimbang, berlapang hati, tahu kepada mertua bermanis muka, ke ipar duai berbaik sangka, supaya suami isteri luruskan hati, supaya hidup bercerai mati. Malam ini saya ingin mengajak hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, mari kita mengembara ke terowong masa. Kita menelusuri sirah Nabi SAW yang merupakan contoh teladan terbaik dalam soal menyantuni isteri dia di rumah. Sebab tuan-tuan, Nabi ni jangankan banding dengan kita. Kita ni semua malah ni cap ayam saja. Banding dengan Nabi ni perbandingan yang langit dan bumi. Nabi ni punya hebat dalam rumah tangga.
di kalangan Nabi-Nabi pun tak boleh challenge Nabi kita. Walaupun Nabi-Nabi yang lain ni hebat, tapi ada di kalangan Nabi-Nabi yang mana dia dengan isteri ada masalah. Ini bukan kita membawang, tidak. Antara Nabi yang Allah rekodkan dalam Quran adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, dia ada isteri, nama isterinya Rahmah binti Afraim. Ada yang mengatakan isterinya nama Laya binti Minsah. Nabi Ayub seperti yang kita tahu, dia sakit. Berapa lama dia sakit? Kata Ibn Syihab, dia kata sakitnya 18 tahun. Nabi Ayub ni dia sakit juzam. Juzam ni sakit kusta. Dia dijaga oleh isteri dia, hari-hari santuni dia lah, bagi makan, bagi apa. 18 tahun sakit, isteri dia jaga, tak ada pernah komen. Satu hari isteri dia tanya pada Nabi Ayub, "Bang, abang ni kan Nabi, saya tak pernah tengok abang doa dengan Allah supaya sembuhkan penyakit. Abang doa lah, abang kan Nabi, kalau minta luluh." Nabi Ayub tersentak. Orang sakit, emosinya tak boleh nak jangka. Dia salah faham. Dia kata, "Awak ni dah tak nak jaga saya ke? Saya sihat berapa tahun? Saya sakit baru berapa tahun? Takkan awak dah malas nak jaga saya? Ke awak ada kekasih? Awak ada boyfriend?" Dia membabit-babit, tak tentu arah begitu. Dia marah. Akhirnya Nabi Ayub agak emosi. Dia kata, "Aku ni kalau sihat, demi Allah aku pukul kau 100 kali." Ni Nabi Ayub cakap, "Aku pukul kau 100 kali kalau aku ni sihat. Mujur aku sakit," kata Nabi Ayub. Diringkaskan cerita, Nabi Ayub ditakdirkan Allah sihat. Bila sihat, dia dah lupa kepada cakap dia nak pukul isteri dia 100 kali. Sedangkan masa dia cakap, dia sumpah sebut nama Allah. Lalu bila dah sihat, Allah peringatkan dia balik. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Ayub, "Wa khuz biyadika dirsan fadrib bihi wa la tahnath, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab." Allah ingat ke dia, "Hai Ayub, mu ingat tak dulu mu pernah beritahu nak pukul isterimu 100 kali? Mu sebut demi aku, mu jual nama aku. Mana boleh sebut-sebut begitu, tak jadi, mu kena buat." Nabi Ayub jam, sudah, takkan saya nak pukul 100 kali. Allah Ta'ala bagi dia solusi mudah, beginilah, "Wa khuz biyadika dirsan fadrib bihi wa la tahnath." Allah Ta'ala kata beginilah, aku bagi diskaun kamu wahai Ayub. Mu pergi ambil seikat rumput, pergi ambil rumput segenggam. Anggaplah seikat rumput tu ada 100 helai rumput. Mu pergi kat isterimu, fadrib bihi, mu pukul lah isterimu. Aku kira 100 lah juga, tak kisahlah, walaupun dengan sekali pukulan. Ini surah Shad ayat 44. Apa pelajaran cerita ini? Nabi Ayub isterinya baru seorang, pun dia ada masa dia marah dengan isteri dia, dan dia nak pukul isteri dia dengan 100 pukulan. Dia cerita Nabi Ayub ni panjang. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut dalam Quran, ada 5 kali Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Ayub. Dalam surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 84, surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan surah Shad ayat 41 sampai 44. Ni saya bagi kerja rumah, balik korang boleh baca sendiri cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub isteri seorang, dia nak pukul isteri dia 100 kali. Nabi kita SAW, isterinya ada berapa orang? 9 yang masih ada masa dia hidup. Masa itu, pernah atau tidak tuan-tuan dengar Nabi kita memukul mana-mana isterinya? Tidak pernah. Pernahkah tuan-tuan mendengar Nabi kita pernah nak mendera isterinya? Tak pernah sekali. Sebab itu malam ini saya ingin membawa hadirin hadirat sekalian, jom kita tengok macam mana rumah tangga Nabi, bagaimana Nabi melayan isteri-isterinya. Sekarang ni kita merasa duka cita, khususnya di tanah air kita, kes keganasan rumah tangga agak tinggi. Sejak daripada tahun 2013 sampailah tahun lepas,
Kes keganasan rumah tangga mencecah 3,424 kes. Ini menunjukkan bahawa isteri-isteri sekarang ini bila suami marah, dia pukul isteri dia. Adakah ini agama kita ajar? Agama kita tidak membenarkan. Mungkin tuan-tuan akan kata, agaknya Ustaz, Nabi ni dia tak pernah bergaduh dengan isteri dia. Tak. Malam ni kita akan cerita, Nabi SAW pun ada krisis. Dia pun pernah marah pada isteri dia, tapi bagaimana Nabi menguruskannya? Nabi tak pernah pukul isteri dia. Nabi tak pernah pukul. Apa yang Nabi buat? Kata para ulama, kalau Nabi marah sangat pada isteri dia, apa yang baginda buat adalah Nabi jauhkan daripada isteri dia selama sebulan. Alaitu minhunna syahrun. Kata Nabi, aku akan mengilak isteriku selama sebulan. Hadis Bukhari. Apa makna mengilak? Mengalah. Macam dalam rumah, tuan-tuan katalah balik garang marah isteri, marah kepada isteri, marah-marah, kita nak marah sangat. Cara marah jangan pukul, jangan menggaduh, ilak saja. Apa makna ilak? Asingkan diri daripada dia. Contoh, dia tidur di bilik, tuan-tuan tidur di ruang tamu. Pastikan remote TV bawa sekali lah, boleh tengok TV. Ataupun suruh dia tidur di TV, depan TV, tuan-tuan tidur dalam bilik. Tapi musim ni tak sesuai. Zaman orang ketuk pintu tengah malam, berbahaya. Kalau lari dekat duk. Assalamualaikum, kom. Hantu kom. Dulu tahun 80-an banyak hantu kom ni dulu. Sekarang ni dia versi 2.0 lah, yang baru pula. Dia ketuk pintu pukul 2-3 pagi. Nabi ilak isterinya di mana? Nabi duduk di mana? Kata para ulama, dalam beberapa riwayat, Nabi mengalah tidur dekat sebuah tempat nama Khazanah. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi akan duduk di kandang unta. Bayangkanlah, Nabi kalau bergaduh dengan isteri, dia tidur di kandang unta. Mana kalau tuan-tuan pun samalah. Kalau bergaduh dengan isteri, tidur luar daripada bilik tidur. Jangan tinggalkan dia sama hantu kom-kom ni, sihan ke dia. Tidurlah di luar. Patutnya tidur di kandang unta. Mana nak cari Kuala Nerul, Bukit Tobeng ada kandang unta? Tak ada. Jadinya ilak sajalah di luar. Yang penting tidak halau. Nabi tidak pernah halau isteri. Ni ramai suami sekarang, bila bergaduh dengan isteri, kau keluar pada rumah. Pada rumah tu bukan rumah dia, rumah isteri dia banyak. Tak malu punya suami. Selama dia halau. Lo nama isteri dia pula halau isteri. Tak betul lalu. Tak dibolehkan kita menghalau isteri daripada rumah. Pukul, jauh sekali. Ingat tuan-tuan, isteri kita bukannya papan skateboard, belum main di skru-skru, di minyak-minyak, digilap-gilapkan, dah main dipijak-pijak, dihencang-hencang. Isteri kita bukannya macam badminton, belum main di lurut bulu tangkis, dah start main di semeh sekuat-kuat hati. Isteri kita bukannya bola sepak, belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati, tonjol pula tendangnya tu. Jadikanlah isteri kita seperti bermain rugby, belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Itulah suami. Dipeluk, takkan dibenarkan orang mengambil, walaupun kawan sendiri. Apatah lagi kawan sendiri. Sanggup dia ditindih 20 orang pun tak apa, takkan dilepaskan. Kerana isteri kita ibarat jari, lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Takkan ada ganti. Tuan-tuan sekalian, kenapakah Nabi dalam rumah tangga pun ada krisis? Sebab tuan-tuan yang dah berumah tangga, yang duduk luar bujang-bujang ni mungkin tak berapa nak faham lagi. Tuan-tuan yang dah berumah tangga, orang perempuan dia ada kerenah dia, dia ada gelagat dia. Yang mana kita orang lelaki-lelaki payah nak memahami gelagat-gelagat dan kerenah ini, walaupun dah berpuluh tahun kahwin dengan mereka. Orang perempuan dia ada kerenah. Apa kerenah orang perempuan? Dan bila sebut begini, isteri Nabi juga seorang wanita, ada kerenah dia. Apa kerenah orang perempuan? Nombor satu, kuat beletih, kuat bercakap. Kita mana daya dengar dia bercakap tak henti-henti, dia tak belebeh. Kita dia belebeh kanak, kita keras perut, rasa berkeladak perut dengar dia beletih kanak. Awak kita serabut rasa. Memang itu nature dia. Dan ini pernah dia buat kajian di universiti.
Ada satu orang doktor, Profesor Madya, Dr. Sabita Marikan daripada Universiti Utara Malaysia. Dia pernah buat kajian. Kata dia, seorang wanita memang dia punya bercakap memang lama dan banyak. Dalam kajian dia mengatakan seorang wanita sekurang-kurangnya bercakap sehari 20,000 patah perkataan, berbanding dengan orang lelaki 7,000 patah saja. Sebab itu orang puan cakap memang tak berhenti, wah 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 wah. Orang lelaki kurang. Cuba kita tengok, bila kita hantar anak pergi asrama, katalah daripada Kuala Terengganu atau dari Kuala Nerus sampai ke Kuala Berang misalnya, kita bawa kereta hantar anak balik ke sekolah asrama. Isteri duduk depan, anak di belakang, suami duduk depan, bawa kereta. Daripada rumah sampai Kuala Berang kat sejam, mak cakap tak berhenti. Awak belajar betul-betul, jangan malas sangat. Cikgu mengadu awak ni, wah 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 wah. Awak mak berdua, awak nak masuk sekolah ni payah, wah wah. Sampai sekolah dia beleting. Dia nasihatkan anak dia. Sampai di sekolah, salah dengan mak, salah dengan ayah. Ayah apa je cakap pada anak. Mak ni daripada Kuala Nerus sampai Kuala Berang cakap. Si ayah time salah dengan anak, kau jangan lupa mak kau pesan tadi tu. Okey, pendek je arahan dia. Ayah biasa simple. Anak bangun lambat hari Minggu, mak belebel pukul 10 tak bangun lagi. Apa nak jadi pukul 10 tak bangun lagi? Wah ni semua burung kalau bangun semua mapuhlah ke burung. Wah 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 wah. Mana kok keturunan mana bangun lambat? Aku tak ada keluarga aku. Ada babik ke keturunan selalu. Wah 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 belebel. Tapi ayah kalau suruh anak bangun kan senang. Ketuk pintu kau 10 minit tak bangun, aku terajang. Bangun anak. Short, sharp and short. Arahan simple. Mak nak suruh anak mandi maghrib, panjanglah daripada pukul 7 sampai 7.45 tak habis. Allah, panjangnya. Ayah simple. Mandi simple. Simple. Hak tu jadi 7,000 patah, nisbah 20,000 patah. Tuan-tuan balik kerja, sampai di rumah dia tanya, abang baru sampai, tadi jadi abang nak minum air. Panjang ayat sapaan dia. Abang nak minum air, suami jawab, bunyi lembu gitu. Bunyi. Oh tu 7,000, 20,000, 20,000 itu. Sebab itu orang perempuan payah sakit jantung. Apa sebab? Sebab orang perempuan dia payah sakit jantung, dia punya hati dia duduk di mulut dia. Dia berasa nak cakap, dia cakap je. Wah 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 cakap. Kita orang lelaki, mulut kita duduk di hati. Banyak nak cakap tapi mikir, kalau aku cakap dia gemuk dekat dulu aku, tak jadi cakap. Tapi lama-lama sakit jantung lah kitanya. Adakah tuan-tuan rasa untungnya orang kalau dapat isteri jenis tak bercakap? Dalam dunia mana ada isteri tak bercakap? Tunjuk saya satu orang dapat isteri tak belebel. Wah 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 cakap tak berhenti. Jangan kau orang biasa macam kita. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Jeneral 4 bintang. Bukan 1, 2, 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab, isteri dia belebel. Bahkan orang kalau kata suami kalau 1 star, isteri 2 star biasanya, dia akan lebih lagi daripada suami dia. Suami 2 bintang, isteri 3 bintang. Ada orang sampai begitu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah sehari jumpa dengan Nabi. Dia mengadu pening dia. Ya Rasulullah, kunna ma'syara Quraisy naghlibun nisa. Ya Rasulullah, kita orang Mekah, orang Quraisy ni ya Rasulullah, kita ni bangsa tak takut bini. Bangsa kita tak takut bini. Kita orang Mekah, bini kita tak angkat muka dengan kita. Falamma qaddimna 'ala al-ansar idza qaumun taghlibuhum. Tapi ya Rasulullah, kalau tuan perasan, orang Madinah ni, orang Ansar ya Rasulullah, semua takut bini semua. Semua benda bini dia aturkan dia. Laki tak boleh buat keputusan, nyak belaka. Bini dia atur hidup dia. Beza dengan kita ya Rasulullah.
Kita tegah, bini takut. Orang mendino takut bini ya Rasulullah. Ni hukmah mengadu. Jadi masalahnya ya Rasulullah, fatafiqa nisa'una ya'khuzna min adabi nisa'il ansar. Masalah sekarang ya Rasulullah, isteri-isteri kita sejak duduk berkawan dengan orang isteri-isteri orang Madinah ni, dia pun dah ngikut perangai orang Madinah. Maknanya dia dah duduk Madinah ni, dia ikut program-program anjuran bakat, anjuran teratai, anjuran perket, anjuran puspanita macam main badminton, zumba ke macam-macam. Jadi orang Madinah ni dah brainwash isteri kita supaya jangan takut ke kita dah Rasulullah. Ni omong ngadu ni. Fasakhibtu ala imraati faraja'atni fa'ankartu an turaji'ani. Saya sendiri kena ya Rasulullah. Dulu kalau saya cakap sepatah dengan isteri saya tak jawab dia. Tapi sejak kebelakangan ni saya tengok sejak dia berkawan dengan orang Madinah ni lain dah. Saya cakap sepatah dia jawab sepatah. Saya cakap sepatah dia menjawab. Pandai menjawab ya Rasulullah. Bila saya marah pada dia, awak ni pandai sangat menjawab cakap saya. Isteri saya boleh kata, yang awak marah-marah kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak marah kalau isteri dia jawab pada dia. Jadi wahai Rasul, saya nak dapat kepastian betul ke tuan pun isteri beletih juga di rumah. Apa jawapan Nabi? Nabi tak jawab. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sengih saja. Maknanya kita serupalah, kena belaka. Kena belaka. Mana ada isteri tak belebeh. Wah 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 wah. Itu biasa. Cuma kalau tuan-tuan isteri beletih, wah 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 wah, tu anggap je lah dengar ceramah. Habis dia belebeh kerang, bagi dia RM10, selesai masalah. Macam dengar ceramah juga. Tapi kalau dia boleh bercakap 4 jam tanpa henti, tuan-tuan buat resume, hantar ke apa nama Go Shop, suruh dia kerja dengan Go Shop. Orang cakap tak berhenti ni sesuatu, kerja dengan Go Shop. Saya kalau menengok jangan Go Shop, la ilaha illallah, tak berhenti bercakap ya. Tuan-tuan periuk ni lama periuk. Saya tengok dia bercakap, bila dia menapis saya tak tahu. Orang dia periuk ni tengok apa sangat kuat. Mai orang kita dah ada 80 orang yang membeli, orang marilah telefon sekarang. Oh talian kita sibuk. Setengah jam tak berhenti. Memang kalau isteri tuan-tuan berbakat begitu, bolehlah dia kerja dengan Go Shop juga ya. Tapi dulu ada satu cerita lah. Ada satu orang suami, dia ni pening isteri dia bercakap tak berhenti. Jadi isteri dia ni kalau nak tidur bercakap macam radio, wah 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 bercakap. Jadi dia dah tak larat satu malam tu, dia ambil tali, dia ikat isteri dia. Dia tampal selotip pada mulut, dia campak dalam peri buta. Ni suami dia panas hati masa tu, dia campak. Bila dah campak dalam peri buta, dia balik tidur. Bila dia balik, tak boleh tidur. Rupanya selama ni dia jadi boleh tidur dengar belebeh tak berhenti macam radio klasik nasional ni lah, wah 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 wah, tidur. Bila tak ada, tak boleh tidur, sunyi. Akhirnya suami ni dekat subuh pergi semula ke peri buta, nak keluarkan balik isteri dia. Campak tali semula. Yang keluarlah yang, abang minta maaf, tadi tindakan luar kawalan. Sorry. Jom keluar balik. Dia pun lempar tali. Bila dia tarik, yang keluar bukanlah isteri dia, tetapi satu lembaga yang menakutkan. Terkejut lelaki ni. Dia pun tanya, mu siapa? Kata jawab orang buruk tu, dia kata, aku penunggu perigi buta ini. Suami ni pun tanya, penunggu pergi buta? Apa yang telah kau lakukan pada isteri aku? Penunggu pergi buta ni pun kata, oh, yang masuk tu isteri kamu ke? Kenapa? Nasib baiklah awak bawa keluar aku. Aku 30 tahun duduk di sini tenang, tidur, tenteram saja. Malam tadi satu perempuan sudah masuk sini. Dia bercakap tak berhenti, pom. Aku pun stres juga. Bayang, penunggu pergi buta pun jeng dengan dia. Bayang, ni cerita sajalah. Jadi ni kerana pertama, kalau tuan-tuan isteri cakap tak berhenti, you are not alone.
welcome to the club. Welcome to the club. Dia lentaklah dia cakap. Dia isteri yang kita paling pening. Kalau dia tak cakap, itu susah hati. Something wrong somewhere. Daripada pagi tak cakap sampai malam. Sudah. Apa dosa aku dah buat ni? Tak cakap, biarlah dia cakap. Yang kedua, kerana seorang wanita itu adalah cemburu. Cemburu dan buruk sangka. Cemburu ini tak boleh nak buat apa. Innallaha katabal ghairata 'alan nisa. Sesungguhnya Allah Ta'ala memang meletakkan di dalam hati seorang perempuan sifat cemburu. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan handsome ke tak handsome ke, tetap dicemburui. Tuan-tuan pakai comel ke tak pakai comel, tetap dicemburui. Baik tu saya masa dijemput ke majlis ini, saya tanya, apa dress code? Apa pakaian? Penganjur beritahu awal, baju kebangsaan. Sebab biasa anggota baju kebangsaan. Tapi sepaham saya, Pantai Timur ni payah baju kebangsaan. Suami kalau pakai baju Melayu lengkap, isteri dia cemburu. Abang nak pergi mana janguk sangat ni? Dia cemburu. Pakai baju Melayu pun cemburu. Bayangkanlah. Jadi akhirnya dimaklumkan, bebaslah ustaz nak pakai apa pun pakailah. Takut cemburu. Ini biasa. Adakah Nabi isteri-isterinya tak cemburu? Sama je. Yang bercerita ni adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Maghirtu 'ala nisa'in Nabi illa 'ala Khadijah." Aku tidak pernah rasa cemburu pada isteri-isteri Nabi kecuali cemburu aku pada Khadijah saja. Walhal kata Aisyah, "Inni lam udrikuha." Seumur hidup aku tak pernah sempat pun jumpa dengan Khadijah, tapi aku sangat cemburu kepada dia. Orang tanya dia, "Apa mu cemburu pula dengan Khadijah?" Kata Aisyah, "Mau saya tak cemburu. Kana Rasulullah idza dzabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Kata Aisyah, macam mana saya tak cemburu? Nabi kalau sembelih kambing, mesti dia pesan, "Jangan ambil semua. Kambing ni tinggal sikit, bagi pada kawan-kawan Khadijah." Kata Aisyah, apa hal nak bagi pada kawan-kawan Khadijahnya? Dia dah meninggal lama dah. Kalau WhatsApp group tu dia dah left group lama dah. Apa nak dikumpul-kumpulkan lagi bila lentak dia dah mati? Sebab apa nak bagi lagi kepada Khadijah ini? Satu hari kata Aisyah, fa'aghdabtuhu yauman. Satu hari saya tak boleh tahan, saya marah pada Nabi. Kata Aisyah, saya marah pada Nabi, faqultu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kata Aisyah, awak ni tak ada nama lain sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Nabi memang Khadijah ni tak lekan daripada mulut. Dia biasa isteri cemburu ni tak boleh cakap apalah. Baik tu kalau tuan-tuan yang berpoligami ya, ada di sini yang berpoligami, tahniah diucapkanlah kepada yang berjaya melangkah kaki berpoligami. Pada tuan-tuan yang belum, ini banyakkan berdoa lah, berdoa Mungkin payah nak dapat. Sebab poligami ni dia bukan kira mampu, dia kira berani. Walaupun tuan-tuan terjun kapal terbang kepala dulu sekalipun, nikah selagi belum tentu berani. Sebab nikah dua ini memerlukan keberanian. Kena berani, tahan maki, tahan gaduh, tahan boleh tidur berdiri, boleh tidur surau Petronas, boleh tidur dalam masjid. Kalau boleh buat segala ni, silakan. Itu baru langkah pertama. Sangat mencabar sekali. Antara masalah adalah cemburu. Orang kalau poligami, ada satu cerita saya dengar, dia ni isteri dua. Isteri yang pertama nama Azizah, isteri yang kedua nama Hasnah. Jadi dia bergilir-gilir lah. Bila giliran dia tidur rumah Azizah, balik jadi tok imam lah, semayang di rumah. Habis semayang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kena lempar dengan sejadah. Isteri marah, awak ni sudah-sudahlah sebut Hasnah, Hasnah. Di rumah ni pun nak sebut nama dia lagi. Padahal si suami tu baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Suami jawab, aku nak cari doa yang ada azizah, tak jumpa-jumpa. Dia kata, yang ada hasnah saja. Terus bergaduh pula malam tu, satu kerja pula bergaduh. Jadi Aisyah pun wanita, ada kecemburuan, marah juga. Khadijah. Tak ada nama lain. Apa jawapan Nabi? Kata Nabi, jangan marah. Ini qad ruziktu hubbaha. Saya telah ditakdirkan jatuh cinta pada dia, kata Nabi kita. Ini bahasa romantik lah. Jangan marah. Aku telah ditakdirkan cinta pada dia, kata Nabi. Lagilah marahnya Aisyah. Apa jawapan? Dah ditakdirkan jatuh cinta. Maka Aisyah tanya lagi, takkanlah kami ni ramai-ramai taklah boleh jadi pengganti lagi kepada Khadijah? Apa kami ni tak cukup sempurna lagi ke? Apa jawapan Nabi? Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Oh, kata Nabi, tidak ada pengganti yang boleh menggantikan Khadijah kepada aku. Nabi jawab begitu. Lagilah Aisyah terbakarnya. Nabi kata tidak ada pengganti kepada Khadijah. Wasaddaqtani iz kazzabadin nas wa wasatni bimaliha iza haramani an-nas. Kata Nabi, macam mana aku nak lupakan Khadijah? Dia adalah yang mempercayai aku ketika orang mengatakan aku berbohong. Dia adalah orang yang menolong aku dengan hartanya ketika manusia tidak mahu menolong aku dengan harta. Sebab itu puan-puan, dengar nasihat ni baik-baik. Ingat, warga ataupun suami puan-puan ini dah dapat perintah daripada Panglima Tentera Darat. Dia orang tak boleh dah buat kerja main-main, buat jambatan rumah orang banjir, angkat rumah. Bukan kerja dia dah. Dia mesti jadi pakar dalam pekerjaan dia, latihan di bidang dia, jadi profesional, biar dia jadi mahir di dalam bidang dia. Jadi puan-puan lepas ni kena banyak support kerjaya dia. Mesti bagi semangat dan dorongan. Jangan nak cemburu-cemburu tak tentu arah. Kalau dah tahu tak nak kahwin dengan orang sibuk latihan di sana sini, kenapa tak kahwin dengan Ustaz Jekoh je senang, memang duduk rumah hari-hari. Memang kerja dia keluar, memang kerja dia latihan, kerja dia berisiko tinggi. Dan ingat, mana-mana isteri yang support kerjaya suami, suami itu akan sayang dia sampai kiamat. Sebab itu Nabi kita, kenapa dia sayang Khadijah? Khadijah support kerjaya Nabi. Ingat, ketika Nabi balik daripada Gua Hira, Nabi menggigil dapat wahyu. Siapa yang bagi dia semangat? Siapa yang menenangkan dia? Abu Bakar? No, Khadijah. Nabi menggigil takut. Kata Khadijah, apa takut? Katanya, aku rasa Tuhan buat kenat ke aku, aku tak tahulah, aku takut ni wahai Khadijah. Apa jawab Khadijah? Dia pujuk suami dia. Kalla abshir fa wallahi la yuhzikallahu abadan wallahi. Kata Khadijah, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan mengkhianati kamu, Allah tidak akan menghina kamu sampai bila-bila, demi Allah. Nabi tanya, apa pula? Innaka latasilar rahim, engkau seorang yang sangat menjaga hubungan silaturahim. Wa tasdukul hadis, kau tak pernah bohong daripada kecil. Takkan Tuhan nak khianati engkau? Maka Nabi pun jadi tenang. Bayangkan kalau Khadijah pegang perangai orang perempuan sekarang. Orang perempuan sekarang, isteri-isteri bukan semua. Bila suami balik bercerita masalah di tempat kerja, suami cerita, abang sekarang gini-gini, payah dengan bos gini, anak buah begini-gini, pening kepala tak tahu nak buat benda ni. Apa reaksi isteri? Pandai-pandai lah abang nak uruskan, saya tak erti benda macam ni. Saya orang perempuan ni, abang nak minum benda, dia sibuk nak minum, nak masak, minum, masak, itu saja. Tapi bukan semua. Khadijah kalau pegang perangai itu, jaya Nabi. Nabi cerita, aku ni disuruh saya bawakan Islam, aku ni tak erti ni, macam mana aku nak buat? Mujur Khadijah tak jawab, saya tak erti bang benda-benda macam ni, saya ni orang perempuan, ni orang lelaki, abang jumpa Abu Bakar je lah, saya tak erti benda-benda macam ni, abang nak makan apa? Tak, Khadijah tak buat begitu. Dia aturkan, tak apa bang,
Abang pening, no problem, don't worry, be happy. Saya bawa abang jumpa saya punya pakcik, uncle, you know, my uncle Warakah, dia baik punya orang, tak ada karaoke, tak ada apa, ini bagus punya orang. Terbawa jumpa dia, kasih minta nasihat, jom. Dia yang bawa Nabi. Maka sebab itulah Nabi begitu menghargai kepada Khadijah. Sekali lagi kepada puan-puan sekalian, tolong beri sokongan pada kerjaya suami. Dalam Islam, seorang isteri memang disuruh sokong kerjaya suami. Cuma masalah bagi kita di Malaysia, orang Melayu, kalau isteri bantu kerjaya suami, kita akan tuduh isteri itu busybody. Kita akan khabar kepada suami itu, dia ni queen control, semua benda isteri dia atur. No, itu bukan queen control, quality control. Sebab itu dalam Quran kita tengok Allah Ta'ala memuji beberapa orang wanita dalam Quran. Antara sebabnya adalah mereka begitu berjaya memberi sokongan kepada kerjaya suami. Puan-puan, tuan-tuan kenal tak dengan Asiyah? Siapa Asiyah? Asiyah ni isteri Firaun. Isteri Firaun. Salah seorang wanita yang Allah janjikan syurga, Asiyah. Dulu saya pernah jumpa masa saya jadi qadi dulu. Ada satu orang datang mengadu suri rumah. Dia kata, ustaz, saya nak ngadu masalah suami saya. Bapa suami awak? Suami saya jahat. Tara mana jahat? Jahat macam Firaun. Saya beritahu kau, suami kau ni baru jahat macam Firaun. Asiyah, isteri tu, suami dia Firaun betul. Apa beza dia dengan kau? Dia punya tahap kesabaran Allah puji masuk dalam Quran. Suami puan-puan baru macam Firaun. Yang ini laki dia, tok laki dia Firaun betul. Tapi macam mana Asiyah boleh main angin dengan suami dia? Sebab itu ilmu memujuk suami ini ada pada Asiyah. Lepas tu perempuan nanti kalau bakat nak buat program, panggil buat program, panggil rahsia pujukan Asiyah. Ini lain tahun kita buat program ini. Macam mana Asiyah dia boleh pujuk Firaun mengubah dasar negara. Banyak. Antaranya Allah sebut dalam Quran. Ingat tak cerita? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la taqtuluhu asa ayanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Ingat tak cerita Nabi Musa, dia diselamatkan oleh Asiyah. Zaman itu Firaun buat satu dasar, mana-mana budak laki-laki yang lahir tahun itu dibunuh semua. Kenapa dibunuh? Sebab ada nujum 4 belalang zaman itu beritahu Firaun akan dijatuhkan kekuasaannya oleh budak yang lahir tahun itu, budak laki-laki. Jadi Firaun bunuh semua. Tapi Allah menetapkan Nabi Musa selamat. Mak dia masukkan dalam bakul, hanyutkan dalam sungai Nil. Airnya masuk dalam istana Firaun. Jadi bila hanyut, Asiyah nampak anak ini kecil. Anak kecil ni tadi Nabi Musa. Lantas bila dia tengok kepada anak ni, jatuh cinta dia. Dia bersalah. Suami dia buat undang-undang, anak laki semua bunuh. Sedangkan dia dari niat dia nak jaga budak ini. Jadi macam mana dia buat? Dia pujuk suami dia. Ayat pujukan dia tu mahal. Wahai suamiku, sesungguhnya anak ini aku tengok comel sangat. Comel sangat budak ini. Apa kata kita ambil dia, kita jaga dia. Janganlah bunuh dia wahai suamiku. Mudah-mudahan budak ni bermanfaat untuk kita. Yanfa'ana. Firaun kata, nak buat apa bela budak? Aku bodyguard ramai kan? Aku punya juru iring ramai kan? Nak buat apa ada orang duduk dengan kita? Isteri dia pandai jawab, alah bodyguard tu bodyguard lah. Kok abang sekarang takkanlah nak cari remote astro pun nak suruh bodyguard. Takkanlah nak suruh tutup suih lampu pun suruh bodyguard. Anak ada boleh suruh anak. Dia buat contoh mudah lah. Akhirnya Firaun tunduk kepada pujukan daripada Asiyah. Sebab itu orang perempuan kena main peranan. Sama juga cerita Siti Hajar. Siti Hajar
Dia yang membuka kota Mekah. Padahal ketika itu dia ditinggalkan di tepi padang pasir saja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurniyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku letakkan anak dan isteriku ini di lembah yang tandus, tak ada pokok-pokok ini. Sesungguhnya aku letakkan di tepi rumahmu yang diharamkan dicerobohi. Surah Ibrahim ayat ke-37. Ada cerita menarik. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, Siti Hajar dengan anak kecil masih menyusu, Ismail masih kecil. Bila tinggal, Nabi Ibrahim terus pergi. Siti Hajar panggil, "Bang, abang nak tinggal kami macam ini je." Nabi Ibrahim tak musing ke belakang, dia tak layan, dia jalan saja. Siti Hajar panggil lagi, "Bang, abang nak tinggal kami macam ni je. Dengan anak kecil lagi, tak ada benda susu anak, tak ada apa, tak ada. Abang nak tinggal macam ni je." Nabi Ibrahim jalan, tak pusing. Tapi Siti Hajar ni isteri salihah. Dia tukar ayat, dia tanya balik kepada suaminya, "Bang, Allahu amaraka bihadza?" "Bang, abang tinggal kami ni ke adakah Allah yang mengintahkan?" Barulah Nabi Ibrahim pusing. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala yang perintahkan aku tinggalkan kamu. Dan jangan tanya kenapa, sebab aku tak pernah tanya kepada Allah apa juga arahan. Nabi Ibrahim, dia ni Nabi yang sangat taat, never say no. Tuhan perintah, dia buat, dia tak pernah tanya. Tuhan suruh dia sembelih anak, dia tak pernah tanya, dia buat saja. Mana kalau tuan-tuan pegang kepada prinsip setia, ni setia betul, taat, setia betul. Allah suruh dia bersunat, tuan-tuan, Nabi Ibrahim kena bersunat, dia orang pertama bersunat. Berapa umur dia bersunat? Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah cerita, waqtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim tu bersunat umurnya 80 tahun. Sepatutnya awak umur 80 tahun tak payah bersunat dah. Buat je lah surat rayuan, pohon pengecualian atas dasar warga mat. 80 bukannya pakai sangat, banyak hiasan je. Bukan semua lah, bukan semua, banyak hias je. Lupa dah ada benda tu, lupa dah ada. Tapi tak semua ada 80 sehat. Nabi Ibrahim by right, dia boleh mohon pelepasan, tapi tak sunat. Beres apa? Sunat. Dan dia sunat pakai apa? Zaman tu klinik tak ada, bius tak ada, benda pun tak ada. Nabi kita cerita waqtatana bil qudumi. Nabi Ibrahim lu sunat seorang pakai kapok. Bayangkanlah pakai kapok, tuan-tuan dengar pun ngeri lah. Sebab itu bila kita dengar orang ceramah, Nabi Ibrahim hebat, dia boleh sembelih anaknya, berani dia. Tuan-tuan, sembelih anak tu tak sengeri sembelih hak dia sendiri tu. Sembelih hak dia sendiri tu lebih ganas lagi. Dia never say no. Sembelih anak, beres bawah. Sunat, beres bawah. Pakai kapok, beres bawah. Panggil orang buat haji, beres bawah. Hantar anak dengan isteri duduk pada pasir, beres bawah. Beres semua. Jadi bila Siti Hajar tanya, abang buat benda ni Allah ke yang suruh? Allahu amaraka bihadza? Apa jawab Ibrahim? Allah suruh, dan aku tak pernah tanya. Siti Hajar bila dia tanya begitu, lantas dia pun jawab, tak apalah bang, kalau Allah yang suruh, abang pergilah, nescaya Allah jaga kami. Bayangkan tuan-tuan, kalau dapat isteri macam Siti Hajar, lega atau tidak? Lega. Nak pergi operasi lega, nak pergi training lega, exercise lega belaka. Sebab isteri jenis, pergilah bang, Allah jaga kami. Tapi dapat tak kita isteri macam Siti Hajar? Payah. Apa sebab? Tuan-tuan ni kan habis program, kita dalam 10 suku habis lah, balik ke rumah, isteri ada balik sekali. Sampai di rumah 10.30, baru duduk buka baju, saling seluar, nak tidur lah. 10.45 member telefon, kering telefon, kita pun angkat.
Halo, ya mak. Minum air. Mana? Bukit Tok Bank. Okey. 10 minit. So isteri pun tanya, abang nak pergi mana? Kita tengah pakai seluar. Mak telefon ajak minum air. Nak keluar lagi. Abang tadi pagi dah. Ni lagi kita tadi maghrib dah. Nak keluar lagi. Nak minum air lagi. Abang hari ni 6 gelas dah minum air manis. Esok kerja manis 12 dah gula. Potong kaki. Isteri Menteri Pertahanan, saya nak tahan je tak bagi keluar. Menteri Pertahanan dia tu tahan tak bagi keluar. Kita ni pula jenis suami bertakwa. Takwa ni takut bini tua. Takut buka semula seluar, pakai balik seluar pendek, tidur, terkejut balik tidur. Puan-puan tak boleh gitu. Bila tengok suami siap, tanya dia, abang nak pergi mana? Mak telefon ajak minum air. Tuan dia ada masalah apa tahu dia ni. Dah abang nak keluar ni. Orang nak keluar ni. Abang keluar ni Allah ke yang perintahkan? Akan lain soalan begitu. Abang keluar ni Allah ke yang perintahkan? Allahu amaraka bihada, Allah ke yang perintahkan? Tuan-tuan jawab lah macam Nabi Ibrahim jawab, Allah dah tentukan, aku tak boleh buat apa, terkedih. Isteri pun jawab, tak apalah abang, kalau Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Abang pergi je lah. Saya ingat tuan-tuan cancel keluar. Terus telefon, mak minum air rumah aku. Jadi keluar. Kita minum kosong dah, 6 gelas dah mandi hari ni. Bapa jadi begitu? Dapat isteri solehah. Tapi bukan semua. Yang penting kepada para isteri sekalian, puan-puan sekalian, mesti jadi pendorong kepada kerjaya suami. Bila kita melangkah kaki menjadi isteri kepada anggota pasukan elit sebegini, kena terima kenyataan. Mereka ni servis 24 jam. Bila-bila masa saja akan dipanggil. Kita dah melangkahkan kaki, bersedia menerima kenyataan ini. Sebab itu menjadi isteri kepada warga Singapara, maka puan-puan pun kena ada watak singa juga. Kena jadi singa juga. Takut puan-puan singa, dia pula miau jadi kucing pula. Miau. Singa para kekal singa para. Tapi kalau kita kaji singa, mengapakah singa, kenapa dalam hutan singa jadi raja? Apa? Melaka gambar rimau sini singa. Apa singa jadi raja? Rimau gajah tak jadi raja. Singa raja rimba. Kenapakah singa dia jadi raja rimba? Adakah kerana taring dia? Tak. Singa dia tak jadi raja kerana taring. Sebab kalau kira taring, banyak lagi binatang lebih panjang taring pada singa. Adakah singa dia jadi raja sebab dia lari laju? Tak. Berlambak lagi haiwan lain yang lebih laju pada singa. Dalam ranking binatang, singa ni tempat ketiga saja paling laju, 80 km sejam. Binatang paling laju sekali rimau bintang, 113 km sejam. Hanya ni kita tukar esok insignia kita, tukar rimau bintang pula. Lari tu laju lagi, 113. Binatang kedua paling laju rusa, 98 km sejam. Binatang ketiga barulah singa, 80 km sejam. Dan tahukah tuan-tuan, kucing hok kita pekau dengan selipar sokmo tu, berapa laju kucing lagi sergah dia kita? 48 km sejam. Dari segi laju, singa tidak laju. Dari segi gagah, binatang lain banyak lagi gagah. Gajah gagah pada dia lagi. Tapi kenapa singa boleh jadi raja? Why? What is the because? The because is ngauman dia. Singa ni dia gerun di orang dan makhluk lain sebab ngauman dia. Saya tak kerti nak ngajuk, saya bukan singa. Singa punya ngauman dengan rimau beza. Tuan-tuan balik ke cek. Singa punya ngauman dia, menggelengkak dia tu yang mengerikan orang. Sebab itu ada syarikat filem ambil gambar singa untuk intro filem dia. Wow, gambar singa.
singa ganas. Sebab itu singa juga dia jadi raja sebab dia adalah haiwan yang keluar cari mangsa, dia bukan tunggu. Rimau dia jenis menunggu, nyusu belakang semok, lalu usaha. Singa tak, dia gangster, dia pergi ke kampung orang, lapar dia unggah, habis unggah, wah, makan. Dia makan pagi, dia tidur sampai pagi esok. Betul dia raja. Tuan-tuan kalau pergi safari, tengok melawat singa, habis duit membazir, tidur kerja dia. Dia membuta, tidur. Itulah raja, tidur. Dia makan, dia masuk kampung orang, rasa hari ni aku makan bewok sekali, dia masuk kampung bewok. Ya, dia makan, balik dia tidur, kokah dia tidur. Kokah dia tidur. Pagi esok bangun lagi. Hari ni nak makan pelanduk, pergi kampung pelanduk. Itu perangai singa. Dia keluar mencari mangsa. Mana kalau puan-puan nak jadi isteri kepada singa para, puan-puan kena jadi singa juga. Caranya adalah ngauman kena kuat. Kena berpendirian kental. Dah tahu jadi isteri kepada pasukan elit begini, kita juga kena kental. Jangan lembek. Isteri anggota tak boleh lembek, kena ada jiwa perjuangan. Jangan jadi wanita lembek, hati lemah, fikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Jangan. Ada setengah isteri, suami kerja UTK, GGK, komando, macam-macam. Dapat isteri manja, la ilaha illallah, letih lah pekerjaan. Sikit Allah, tu kalau tuan-tuan yang tak faham bahasa Pantai Timur, tu maknanya abang. Kau ada orang Kuala Lumpur, panggil beruang. Dia panggil beruang ke suami dia. Tu bukan beruang, tu abang. Biasa panggilan bear ni time berbaik lah. Kalau gaduh tak panggil bear, panggil bewok. Bewok time gaduh panggil bewok, nanti bewok. Time tak gaduh panggil bear. Ada isteri, suami mengadu, isteri saya ni manja lah ustaz, kejap bang, nak tutup pagar pun bang. Saya outstation pergi Kuala Lumpur, dia duduk Terengganu, telefon, bang, macam mana gate ni tak boleh tutup, bang, nak tutup gate, bang, biasakan anak tak boleh break, bang, semua bang, ni kerana ni duduk Kuala Lumpur ni, macam mana ustaz nak ngadak suami isteri begini, bang. Kalau tuan-tuan buat macam mana? Dia begini, saya ajar ya. Kalau isteri kata sikit-sikit bang, sikit-sikit bang, tuan-tuan pergi je lah depan muka dia, tuan-tuan komat Allahu Akbar, syara la ilaha illallah. Kalau tanya ngapa abang komat, dah mu bang aku komat. bang. Yang penting puan-puan support lah kerjaya suami menjadi seorang anggota. Solusinya macam mana hadirin hadirat sekalian? Kalau kita nak balik pada tengok rumah tangga Nabi, apa Nabi buat nak pastikan rumah tangga dia bahagia? Ini kita tengok cara Nabi ya. Mana benda yang kita bincangkan ini, tuan-tuan boleh ambilkan contoh teladan. Sebab Nabi ini contoh terbaik. Pertama, Nabi pesan kepada diri kita, isteri ni mesti kita bahagiakan. Sebab kata orang putih, happy wife, happy life. Isteri kalau gembira, satu rumah gembira. Tapi isteri kalau tak happy, satu rumah tak happy. Isteri kita kalau dia muram, bermasalah, satu rumah bermasalah. Kalau dia buat mogok, lepas maghrib tidur, kebululah tuan-tuan dengan anak-anak. Tak boleh. Dia ceria, rumah ceria. Jadi Nabi bahagiakan keluarga dia. Caranya bagaimana? Nafkah kena cukup. Nafkah jangan kurang. Sama ada nafkah zahir atau nafkah batin, mesti mau cukup. Nafkah zahir maknanya sediakan dia tempat tinggal, sediakan dia duit belanja. Ini panjang huraian para ulama. Kalau perempuan ada masalah, ada perempuan pernah mengadu, ya ustaz, apa nama, suami saya ni kedekut ya ustaz. Macam mana gaya? Kedekut sangat.
Padahal dia dapat allowance macam-macam, saya tahu. Macam mana kalau perempuan dapat suami kedekut? Dulu pernah Nabi, ada satu orang wanita jumpa dia nama Hindun. Dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan kedekut ya Rasulullah, payah betul bagi duit. Jadi apa Nabi jawab? Apa kata Hindun? Saya terpaksa, laisa yu'tini ma yakfini. Dia kalau bagi duit tak pernah cukup ya Rasulullah, illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lam. Jadi saya terpaksa curi duit dia untuk nak belanja. Apa jawapan Nabi? Adakah Nabi marah pada dia? Tak. Kata Nabi, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, ambillah duit dia, tapi janganlah ambil melampau-lampau, ambil cukup untuk belanja. Jadi dalam bahasa muda, kalau perempuan dapat suami kedekut, masa dia tidur, ambil je duit dia, tak ada masalah. Ambil je duit dia. Biasa dalam wallet, ambil je dalam wallet. Dia tak ada duit tu, ambil kat bank dia. Sekarang ni boleh tag je kan saja kan. Boleh pakai apa tu, swish kita boleh beli barang, syurut, tak payah pakai pin number semua dah, boleh syurut gitu je sekarang. Tapi syarat beli untuk keperluan. Jangan curi beli handbag, itu tak boleh. Curi beli handbag harga 20,000, letih, hilang rambut dia kalau dia tahu begitu. Boleh diambil. Apa lagi Nabi buat? Baik, ini tuan-tuan kita sama-sama boleh amal ya. Pertama, Nabi dia di rumah, dia panggil isteri dia dengan panggilan manja. Ini tuan-tuan boleh buat. Singa-singa juga nama kena panggil manja, panggilan manja. Apa sebab? Panggilan manja ni dia memberikan nilai psikologi. Nabi dia tidak panggil isteri dia dengan gelaran-gelaran, dengan nama kad pengenalan. Dia panggil gelaran. Nama isterinya Aisyah, dia tak panggil Aisyah, dia panggil Ya Aish. Ataupun riwayat masyhur, dia panggil Ya Humairah. Jadi tuan-tuan boleh panggil isteri malam ni dengan gelaran. Gelaran apa ustaz? Allah takkan itu pun ustaz nak ajar. Panggillah gelaran yang masa tuan-tuan bercinta dulu, panggil apa? Biasa dah kahwin tak panggil dah gelaran tu. Geli lah Datuk tu, geli lah nak panggil. Dulu masa muda panggil anja, tak tergamuk dah panggil anja. Datuk tu kediri ni anja apa itu. Panggil anja, ada panggil baby, baby apa? Baby ustaz tengoklah badan dia, pinggang dan punggung dia saya tak tahu mana serah. Baby apa begitu, gini lah badan. Ada. Jadi tapi untuk nak ikut sunnah, panggil je lah yang tergamuk dia kita lah. Panggil yang cukup lah. Yang, oh yang. Jangan panggil ayam. Panggil ayam susah. Kita pantai timur, panggil ayam orang keliru. Kita panggil isteri kita ayam. Mak mentua kecil hati, mak mentua duduk Kuala Neruh. Oh, ni panggil anak kita ayam. Sebab orang pantai timur ayam ni chicken, you know chicken, ayam. Kita ayam tu sayang, jadi susah. Baik tu orang Kelantan, dia kalau nak panggil suami dia sayang, apa susah, ayam susah. Jadi sayang abam. Biasa kata abam sayang. Senang nak difahami. Sayang abam. Gitu biasa gitu. Panggil bear kan macam beruang. Jadi sayang abam. Boleh lah, pun tak ada masalah. Panggil panggilan manja. Timbul pertanyaan, Nabi panggil isteri dia panggilan manja. Isteri Nabi adakah panggil Nabi panggilan manja? Ini seronok dibincangkan. Adakah isteri-isteri Nabi panggil suami dia, panggil Nabi itu dengan abang atau kekandaku, perwiraku apa? Kata para ulama, Nabi dia saja yang panggil isteri dia dengan panggilan manja. Isteri dia tak. Isteri dia panggil Nabi dengan gelaran Ya Rasulullah. Mana perempuan boleh dapat pelajaran? Suami panggil perempuan dengan panggilan manja, baby, yang, apalah, terpulalah apa dia tergamuk nak sebut. Tapi perempuan boleh panggil abang, abang, abam, silakan. Tapi sekali-sekala panggil jawatan dia, panggil pangkat kedudukan dia. Dia mendatangkan kemegahan. Contoh, katakanlah perempuan kahwin dengan cikgu sekolah menengah, siswazah. Suami balik pada sekolah, dia pun minta air. Yang teh satu,
siap, kita pun buat teh, kedai buat teh. Bila air siap, kita pun panggil lah, bang, teh dah siap, ataupun yang teh dah siap. Itu biasa. Tapi kalau nak ikut sunnah, dia panggil jawatan. Jadi bila ada hari-harinya perempuan siap air, panggil suami. Jangan panggil bang, panggil pangkat dia. Contoh suami tadi kerja cikgu sekolah menengah, sebut gelaran pangkat dia. Wahai guru pendidikan siswaza grade DG 44 memangku, teh siap, sekolah siap. Sebab dah grade 44. Kalau 41 bagi gelas je lah. 44 memangku aku. Jadi kalau suami kita anggota ada pangkat, sekali-sekala sebut. Jangan hari-hari. Hari-hari pelik jiran, apa jadi begini, balik ceramah makin pelik amalan. Jadi nombor 1 panggilan manja. Nombor 2, kita dengan isteri, kalau ikut cara Nabi, kata Aisyah, dia sangat suka share barang. Kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haid fa unawilu nabi fayada'u fahu ala mawdi'in fi. Satu hari aku minum air dalam gelas, ni contoh gelas. Dah habis minum, Nabi pun ambil gelas yang sama. Nabi pun tanya, wahai Humairah, tadi awak minum, bibir awak di mana? Kata Aisyah, bibir saya di sini ya Rasulullah. Oh, daripada sini. Dia pun minum dari tempat bibir yang sama. Ini balik, tuan-tuan boleh buat lah. Tak payah banyak-banyak gelas nak basuh, leceh ha? Dia minum air, main gelas, jangan masuk main abang nak minum pula. Tuan selalu. Yang tadi bibir di mana? Oh, nampak lipstick, ya lah, beres bawah. Dari tempat yang sama. Benda ni simple, tapi sangat menyangkut. Banyakkan berkongsi. Yang ni kita pesan, kongsi cawan, kongsi sudu, ini hanya untuk orang dah kahwin. Kepada jemaah kita yang di luar duduk bawah kanopi yang bujang-bujang, jangan amalkan. Ini untuk orang dah kahwin saja boleh kongsi-kongsi ni. Dengan girlfriend, dengan boyfriend, tunang-tunang tak boleh buat. Ini musim-musim penyakit kuku, jangkit mulut, cukup dah mulut. Jangan buat esok buruk bibir. Jangan kongsi-kongsi bengkok habis bibir. Kami orang dah kahwin tak apa, ada berkat. Kami sama suami isteri kongsi buah gigi, okey, tak ada masalah. Jadi ada barakah, tak ada masalah. Yang ketiga, yang ini tuan-tuan kena buat juga. Ini sunnah Nabi. Yang ketiga, kata Aisyah, anan Nabi qabbala imratan min nisaihi. Nabi ni, kata Aisyah, antara perangai tabiat dia, dia suka cium isteri-isteri dia. Mana cuma cium. Dia suka cium isteri. Jadi tuan-tuan lepas pada ni kena rajin cium isteri. Tapi jangan buat di public lah. Jangan nebeng sangat, kata orang tengah, nebeng balik ceramah pun nebeng. Tengok kita sama kita lah, cium sikit, gitu lah. Cium sikit, sementara boleh cium ni cium lah. Esok kalau dah tua-tua, cucu ramai, payah dah nak cium, asyik sibuk cium cucu masa itu nanti. Jadi mentara boleh cium lah. Ini sunnah Nabi, selalu cium isteri. Cuma budaya cium ni asing sikit dalam masyarakat kita, terutama isteri ya. Ini nak pesan, isteri ada masa dia nak tidur. Bila dia nak tidur, dia siap ambil air semayang, tidur pula pakai telekung, konon nak tidur dalam ibadah. Suami nak tidur, nak cium dulu. Tengok isteri dah tidur pakai telekung, kita baru dekat dengan dia, guling, dia marah kita, wuduk, dia guling balik, ribah balik. Puan-puan jangan buat begitu. Suami kalau marah kerana dia nak pegang, nak cium, kita tak beri kerana nak jaga air semayang, tuan-tuan puan-puan akan dilaknat oleh malaikat. Bahkan ada 3 jenis orang, kata Nabi, la turfi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 golongan semayang tak terangkat daripada kepala. Pertama, imam yang makmum nyampoh ke dia. Yang kedua, orang yang kelahi lebih pada 3 hari.
Yang ketiga, wa imra'atun batat wa zawju 'alaiha sakhitun. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami marah. Suami baru nak cium, dia tak beri. Wudu. Padahal menjaga suami kewajipan, menjaga wudu sunat saja. Jadi habis bila saya nak dapat pahala ustaz, asyik kena cium semua. Cium tu pun pahala juga. Habis kalau nak tidur ada air semayang, macam mana nak merasa ginilah. Masa puan-puan ambil air semayang, doalah kepada Allah, ya Allah, aku ni nak merasa tidur ada air semayang sekali, tapi tahu je lah suami aku jok dengar ceramah, dia nak cium semua. Jadi ya Allah, kalau takdir dia cium aku kerana batal air semayang aku, kau terimalah juga ya Allah, sebab aku mangsa bukan pemangsa. Amin. Baca je lah, mudah-mudahan Tuhan terima sajalah. Suami kalau nak cium tak dapat, dia marah, berbahaya. Nak pula suami ni, Allah ilaha illallah. Ada suami, dia balik pada masjid, sebelum sampai ke rumah, dia singgah di kedai minum air dulu. Dia hentam minum air tongkat ali 3 paket. Cak songkok, cak serban, cak kepiah, 3 ada. Kepala dia dah bersoni je. Member ajak balik, bang jom balik, Pakcik jom balik. Tak apa-apa, aku jogging balik. Semangat dia. Sampai ingat nak main bola. Sampai stadium tutup. Bayangkan kepala dia dah besar masjid. Marahlah dia. Akhirnya duduk kedai mamak. Abang mau minum apa? Kau banyak tanya, aku terajar. Alhamdulillah, apa salah saya? 3 paket datang ke Ali, dia entang. Marah. Jangan begitu. Jadi selalu cium isteri ya. Yang keempat, ni kita laju-laju sajalah. Yang keempat, nah ini tuan-tuan kena buat juga. Esoklah buat. Selalu mandi bersama. Mandi bersama. Tak kira mandi niat apa, sunat ke wajib ke, mandilah bersama. Kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'i wahid. Saya dan Nabi selalu mandi bersama dalam satu bekas, dalam satu besen, mandi bersama. Jadi tuan-tuan nanti ada masa lain clear anak tidur apa semua, mandilah berdua. Jangan mandi tengah anak ada kan, dia tumpang sekaki, jadi 3 beranak pula dalam bilik air. Dia ingat kita berkeloh pula, susah betul lah budak-budak. Ini pandai-pandai lah cari masa yang sesuai. Bagi dia bilang tasbih, biasa cara itu mudahnya. Bagi dia tasbih, putuskan tasbih, suruh dia susun balik. Dah lah kita mandi dulu. Mandi dengan isteri dapat pahala. Mandi ni benda yang mudah kan. Sebab itu puan-puan, ada isteri bila suami dah meninggal dunia, baru tergeh-geh nak mandi jenazah. Engkau masih dihidup segor-begor, tak nak mandikan dia. Sementara dia hidup, dimandikan dia. Biar dia duduk dalam besen. Batak tak ada kat rumah dah, duduk dalam besen sudah. Duduk gitu, buah air, campur, ambil tawah. Daki dia start, dia rekrut tu tak habis lagi. Sapu kan? Daripada dia rekrut, mandi kebal kan dia jadi. Ambil tawah. Bila rupa putih rupanya, dia tak mandi tu kebal. Mandikan dia. Tawah, kenal tawah kan? Kau pedih. Kertas pasir pun boleh juga. Dia berbelang tangan, leher-leher itu sapukan. Tawarkan masukkan, cuci rambut dia. Bila kita cuci rambut dia, barulah dia tak pergi ke dama cuci rambut. Isteri dia cuci, masuk sikit dalam telinga tu, gitu sikit, cuci. Mandikan. Tuan-tuan pun samalah, mandikan isteri. Takkan tunggu dia jadi mayat baru nak mandi. Mandikan dia mentara dia hidup ni, mandikan, dapat pahala. Ni apa lagi Nabi ajar? Yang kelima, carilah masa untuk beraktiviti. Macam tuan-tuan sibuk, tak ada orang nafi. Kita tugas anggota pasukan keselamatan, standby 24 jam, ada masa bertugas, ada masa latihan, macam-macam. Nabi SAW pun sibuk, tapi dia curi masa untuk bersama dengan isteri. Masa bila dia curi masa, kata Aisyah, Nabi satu perangai dia suka ajak lumba lari. Sabaqani Rasulullah fasabaqtuhu falabistu hatta idza arhaqani al-lahmu ay samintu sabaqani fasabaqani faqal hadhihi bitilka.
Kata Aisyah, Nabi paling suka ajak saya lumba lari. Masa saya muda, saya lumba, saya menang. Bila saya dah berumur, saya dah gemuk, saya lumba, Nabi sok mau menang. Sampai Nabi sebut, hazihi bitilka, kita sekarang seri. Dulu awak menang, sekarang saya dah menang. Tuan-tuan, hadis ni kita selalu dengar. Tapi tahukah tuan-tuan, Nabi berlari dengan Aisyah masa bila? Bukannya hari Minggu, bukannya pagi-pagi. Nabi berlari dengan Aisyah masa Nabi ada lawatan luar. Rupanya Nabi ni bila dia pergi ada program di luar, dia bawa isteri. Dia ada entourage. Nabi ni pemimpin, dia ada bodyguard, juruiring, semua ada. Jadi bila Nabi dalam perjalanan, Nabi akan pesan pada juruiring dia, mu semua jalan dulu di depan, biar aku dengan isteri di belakang. Baik ya Rasul. Semua berlari ke depan, dia tinggal berdua. Ni dalam perjalanan, kata Nabi, Aisyah, line clear, jom lari. Ya, lari. Masa tu Nabi beraktiviti. Artinya mencuri masa untuk beraktiviti. Walau sibuk macam mana, carilah masa untuk melakukan aktiviti. Paling kurang ada hari-hari pergilah pasar malam, Gong Badak ke Rumah Murah, pergi cari masa saja. Joyang pergi pasar malam itu je. Kita sibuk curi masa. Nabi curi masa. Itu yang kelima. Yang keenam, kata para ulama, Nabi SAW kalau dengan isteri-isteri dia selalu beribadat bersama. Mana beribadat ni? Semayang bersama, puasa bersama, apa juga ibadat Nabi buat bersama. Contoh, tuan-tuan teringat nak terasa nak puasa Isnin Khamis, jadi tuan-tuan pun ajak dia puasa sekali. Atau tuan-tuan ada hari nak semayang berjemaah di rumah, ajak dia jadi makmum. Jangan suruh dia jadi imam, kita jadi imam, suruh dia jadi makmum. Cuma puan-puan, kalau suami kita bukannya ustaz, kalau dia jadi imam, terimalah dia seadanya. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua izaja, tu je lah dia hafal. Janganlah nganjim pula, bang semalam qul Allah, hari ni qul Allah, hari-hari qul Allah, aku reti jadi imam. Janganlah begitu. Dia bukan bidang dia jadi imam mujuh. Jadi kita raikanlah saja. Cuma kalau semayang tengah malam qiyamul lail, tuan-tuan dibenarkan baca Quran. Semayang sunat boleh baca mushaf. Beli Quran besar, letak atas meja, semayang tahajud, isteri ikut, kita semayang. Itu boleh kepikkan, baca satu muka surat, tak ada masalah. Cuma pastikan bekalan elektrik cukup, pastikan Quran tu kita kepik elok-elok. Sebab kadang tengah baca blackout, tu gelap, tak nampak benda, dia untuk imam. Ada hari tengah baca, tiup di kipas, buru-buru hilang habis, mana pula aku baca. Alah, Allah semula. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi masa kita pun tak begitu nak mengizinkan. Yang terakhir, walaupun tuan-tuan sibuk, kita curilah masa beraktiviti, dan selalulah membantu isteri bila di rumah. Kalau ada kebetulan di rumah, bantulah isteri. Sahabat pernah tanya Aisyah, makana Rasulullah ya'mal fi baitih. Nabi puan kalau di rumah, apa dia buat? Adakah dia study ke apa ke? Apa dia buat? Jawab Aisyah, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Kata Aisyah, Nabi kalau di rumah, dia suka bantu kerja-kerja di rumah. Antaranya jahit baju dengan tampal kasut koyak. Artinya, kita walaupun suami, isteri kerjanya melayan kita, tetapi kalau ada tugas di rumah yang boleh kita buat, sama-samalah kita buat. Tuan-tuan pandai siang ikan, pandai menumih, apa yang boleh kita buat, kita buat. Pandai main anak, dia masak, kita main anak, apa saja. Bahkan kalau ikut fiqh, yang perlu membantu isteri adalah suami. Sebab memasak, minum apa semua bukan tanggungjawab isteri, bukan. Baik itu di negara Arab, yang pergi ke pasar suami, bukan isteri. Sebab agama suruh isteri peranannya melayani suami saja. Layani seksualnya, penampilannya, kena lawa-lawa kalau depan suami. Masak, minum, ini patutnya tak perlu. Tapi budaya kita orang Melayu, tanggungjawab isteri. Sama-samalah kita membantu. Sebenarnya banyak lagi kita nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga pasukan 18 Regimen Askar Melayu Diraja Para yang sudi mengundang saya pada kesempatan malam ini.
Sekali lagi selamat ulang tahun ke-44 saya mengucapkan. Bagi pihak rakyat Malaysia, kita merasa begitu turut budi di atas jasa dan pengorbanan tuan-tuan wira dan wirawati negara yang mempertahankan tanah air kita yang tercinta ini dari sebarang musuh-musuh luaran maupun dalaman. Saya sekadar itu, kita berdoalah semoga tanah air kita, negara kita yang dicintai ini, Allah angkat wabak ini sesegera mungkin, mudah-mudahan. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Majelis mengucapkan terima kasih kepada atas penyampaian ceramah serta kupasan berkenaan keluarga bahagia baik di Jannati, dan semoga kita aplikasikan dalam rumah tangga kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sebentar tadi. Bagaimana sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah panduan ataupun corak kehidupan. InsyaAllah semoga dapat berkatan dan kebahagiaan yang kita inginkan. Teruskan majelis pada malam ini dijemput yang berbahagia pegawai pemerintah untuk menyampaikan cedera hati pada Dato' Ustaz Fadli Shah dengan segala hormatnya. Persilakan yang terbahagia Tuan.